Assalamualaikum, saya Zain Najwa akan membentangkan tentang tugas individu iaitu teori gelagat pengguna. Teori gelagat pengguna. Gelagat pengguna ialah satu tindakan atau kelakuan oleh seseorang pengguna semasa mencari, membeli, mengguna, menilai dan melupuskan barangan atau perkhidmatan. Gelagat pengguna dapat disimpulkan sebagai proses membuat keputusan pembelian barang dan perkhidmatan oleh pengguna akhir. Konsep utiliti dapat menjelaskan hubungan antara pilihan pengguna dan peruntukan sumber. Utiliti menerangkan kepuasan yang diterima oleh penggunaan sesuatu barang dan boleh dibahagikan kepada dua iaitu utiliti cardinal dan utiliti ordinal. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Pendekatan utiliti cardinal. Utiliti boleh diukur secara kuantitatif dan unit util. Ia mempunyai konsep jumlah util, TU, utility suit, MU dan hukum utility suit makin berkurangan. TU ialah jumlah kepuasan pengguna daripada kombinasi barang dan perkhidmatan. MU pula ialah perubahan jumlah utiliti kesan daripada perubahan satu unit penggunaan barang, iaitu MU adalah sama dengan perubahan TU bahagi perubahan kuantiti. Utiliti suit bertambah kurang ialah jadi semakin banyak utiliti suit bertambah kurang, semakin banyak penggunaan sesuatu barang, jumlah utiliti akan meningkat pada kadar yang menurun. Seterusnya, kita dapat lihat jumlah utiliti dan utility suit. Seperti yang kita lihat, A di mana TU meningkat pada kadar yang bertambah, utility suit MU turut meningkat. Kuantiti aiskrim pada 2, 3, 4 dan 5 di mana TU meningkat pada kadar yang berkurang, MU menurun. Dan C iaitu kuantiti aiskrim 6 dan 7 pada jumlah TU adalah menurun, MU menjadi negatif. Seterusnya ialah pendekatan utiliti ordinal. Utiliti ordinal adalah utiliti yang tidak boleh diukur. Pengguna hanya perlu menyatakan barangan yang mampu memberikan utiliti yang paling tinggi. Seterusnya ialah faktor mempengaruhi gelagat pengguna. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna iaitu budaya, sosial, peribadi dan faktor psikologi. Faktor budaya ialah nilai, persepsi, kehendak dan sikap individu daripada kalangan ahli keluarga dan institusi lain yang mempengaruhi gelagat membeli seseorang. Budaya dibahagi kepada dua iaitu subbudaya dan kelas sosial. Pembentukan kelas sosial termasuk beberapa ciri iaitu kerjaan, tahap pendidikan, harta dan tempat tinggal. Subbudaya mempunyai beberapa identifikasi yang lebih terperinci dalam proses sosialisasi ahli. Contohnya, orang Melayu mempunyai cita rasa yang sama tetapi beberapa subbudaya seperti orang utara lebih menggemari lauk kari berbanding orang selatan yang lebih memilih asam pedas. Kelas sosial masyarakat Malaysia mempunyai jurang pendapatan yang berbeza. Isu jurang kemiskinan amat berkait rapat dengan identiti kaum dan lokasi kedudukan. Menjadi pengetahuan umum di mana golongan berpendapatan rendah B40 dan pendapatan sederhana M40 adalah majoritinya masyarakat Melayu dan India, manakala masyarakat Cina kebanyakannya tergolong dalam golongan T20. Struktur ekonomi pengikut kaum ini telah memberikan kesan dalam gelagat pengguna terutamanya dalam isu pembelian rumah atau hartanah. Masih terdapat beberapa golongan B40 dan M40 yang tidak mampu memiliki hartanah persendirian kerana harga jualan hartanah yang terlalu mahal. Isu pemilikan tanah juga menjadi semakin serius apabila golongan kaya T20 terus menguasai hartanah di bandar
manakala golongan miskin terpaksa menetap di kawasan luar bandar. Seterusnya adalah faktor sosial. Faktor sosial merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai status dan pencapaian yang berbeza berdasarkan taraf pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kekayaan yang dimiliki dan sebagainya. Pengguna yang berada dalam kelas sosial yang berlainan akan menemukan corak pembelian yang berbeza. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, pengguna berpendapatan rendah agak susah untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan yang berkualiti. Contoh macam anak-anak daripada golongan B40 suka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti tinggi kerana ibu bapa tidak mampu menyediakan pendidikan terbaik bagi mereka. Seterusnya ialah tingkat pendapatan. Menurut Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, 54% penduduk Malaysia berada di bawah garis purata pendapatan isi di bawah. Seterusnya ialah tingkat pendapatan. Pengguna berlainan status mempunyai kos sara hidup yang berbeza. Seperti yang kita tahu, kos sara hidup merupakan antara isu utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Negeri yang mengalami proses pemedaran yang tinggi seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya adalah lebih cenderung untuk mengalami kesan inflasi. Kajian menunjukkan 40% golongan berpendapatan rendah yang tinggal di kawasan bandar akan menghadapi isu kos sara hidup. Hal ini kerana mereka mempunyai kuasa beli yang lebih rendah berbanding golongan berpendapatan tinggi dan menyebabkan pengguna terpaksa mempertimbangkan keputusan dalam perbelanjaan harian. Seterusnya ialah peribadi individu. Faktor peribadi individu terbahagi kepada pekerjaan, pendapatan, personaliti dan gaya hidup. Gaya hidup dan personaliti individu memainkan peranan penting dalam gelagat pengguna. Sesetengah golongan berpendapatan rendah seperti B40 dan M40 mengamalkan gaya hidup yang mewah menyebabkan mereka bersanggup berhutang. Sebagai contoh, penggunaan kredit kad dalam golongan muda adalah semakin meningkat kerana keinginan mereka untuk mengikuti trend terkini yang moden dan mewah seperti penggunaan gadget, pakaian, penggunaan kereta mewah dan telefon pintar dan sebagainya. Kelemahan golongan ini dalam merancang belanjawan mereka menyebabkan mereka terpaksa hidup dalam bebanan hutang. Seterusnya, perkajaan juga memainkan peranan penting dalam gelagat pengguna. Sebagai contoh, ada golongan bekerja dalam sesebuah organisasi dan mempunyai gaji yang tidak mencukupi. Ada juga yang bekerja sendiri dan terpaksa bergantung dengan pendapatan harian. Golongan yang bergantung pada pendapatan harian amat terjejas setelah COVID-19 menular di negara kita. Pada bulan Oktober 2020, lebih 800 individu telah hilang pekerjaan akibat perniagaan terpaksa ditutup ekoran masalah pandemik ini. Kehilangan pekerjaan telah memberikan impak kepada semua masyarakat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Pelbagai faktor menjadi punca kepada pemberhentian pekerja termasuk isu ambil alih, penutupan syarikat dan masalah kewangan teknikal. Isu berikut berpunca daripada tekanan yang dialami oleh semua industri secara global akibat pandemik COVID-19. Penularan COVID-19 di Malaysia telah memberikan impak yang besar kepada pendapatan rakyat. Rakyat hilang punca pendapatan kerana banyak firma dan syarikat yang ditutup. Namun begitu, kerajaan telah memberikan pelbagai bantuan bagi mereka yang kehilangan pendapatan. Sebagai contoh, kerajaan telah menyalurkan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 ke bawah mengikut program strategik memperkasa rakyat di ekonomi yang ke-15.
Faktor seterusnya ialah situasi ekonomi seseorang individu juga mempengaruhi pilihan barangan dan perkhidmatan. Kesimpulannya, gelagat pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti budaya, sosial, peribadi dan psikologi. Setiap keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan faktor-faktor berikut juga memberikan kesan kepada ekonomi individu dan negara. Pengguna harus bersikap rasional dengan matlamat memaksimalkan kepuasan dari penggunaan barang dan perkhidmatan. Pilihan setiap pengguna adalah konsisten dan berbeza mengikut individu. Sekian, terima kasih.